Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bersama Ustazah Salina, Learn Anywhere, Anytime. Alhamdulillah, hari ini kita akan sama-sama bincangkan ayat kefahaman kertas 2 tingkatan 5 bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah dari surah At-Taubah, iaitu surah yang ke-9 ayat 128 129. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Baiklah, cuba kita tengok apa maksudnya. Untuk makluman pelajar-pelajar semua, surah At-Taubah iaitu surah yang ke-9 ayat 128 129, selain daripada ayat kefahaman, dia juga adalah ayat hafazan, ya. Sila hafalkan. Okeylah. Kita tengok maksud ayat yang pertama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Azizun alaihi ma anittum, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Harisun alaikum, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul ini pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. فَإِن تَوَلَّوْا, kemudian jika mereka berpaling disebabkan ingkar, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ, maka katakanlah wahai Muhammad, حَسْبِيَ اللَّهِ, cukuplah Allah bagiku. Cukuplah bagiku Allah. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah yang mempunyai arasy yang besar. Murid-murid yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini, apa yang kita fahamkan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Rasulullah daripada kalangan manusia juga, bukan daripada kalangan jin ataupun malaikat. Dan hikmah Allah mengutuskan Rasulullah daripada kalangan manusia antaranya ialah yang pertama, ini menunjukkan bahawa ajaran Islam itu mesti dilaksanakan oleh manusia. Yang kedua, untuk memudahkan manusia menerima Islam, sebab yang menyampaikannya pun juga ialah manusia. Yang ketiga, memudahkan manusia mencontohi Rasulullah. Bayangkan jika Rasulullah itu dari kalangan malaikat, macam mana kita nak ikut contohnya? Kita nak ikut contoh Rasulullah, cara Rasulullah makan, minum, tidur, bersahabat, berkeluarga. Kalau Rasul dari kalangan malaikat, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jadi kita tidak dapat mencontohinya. Itu sebabnya Rasul adalah daripada kalangan manusia untuk memudahkan kita mencontohi tingkah laku perbuatannya. Dan yang keempat ialah memudahkan manusia berkomunikasi. Kita dapat bercakap, dapat berbual, dapat bertemu dengan Rasul kerana baginda juga adalah manusia. Jika dia jin, tak dapat dilihat, susah untuk kita berkomunikasi. Seterusnya, dalam ayat ini juga Allah telah
memaparkan kepada kita sifat Rasulullah yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertama, Rasulullah amat mengambil berat terhadap umatnya. Rasulullah sangat inginkan kebaikan kepada umatnya, dan Rasulullah sangat belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman, dan Rasulullah juga berserah diri, iaitu bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan baginda. Jadi, peranan tawakal dalam dakwah, maksud tawakal ialah berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Hikmahnya yang pertama, tawakal ini dapat menanam sifat sabar dan redha kerana yakin sesuatu itu semuanya dari Allah. Yang kedua, tidak mudah putus asa sebab percaya dengan pertolongan daripada Allah. Dan sifat tawakal juga akan mencetuskan sifat ikhlas. Ikhlas dalam melaksanakan tugas dengan mengharapkan orang yang diseru itu mendapat hidayah. Jadi untuk soalan kebat, huraikan kepentingan tawakal dalam berdakwah. Apa kehendak soalan di sini? Kepentingan bermaksud kebaikan ataupun hikmah. Jadi kita kena huraikan apa kebaikan tawakal dalam berdakwah. Tawakal penting dalam berdakwah kerana dapat menanam sifat sabar dan redha dalam diri seseorang pendakwah. Hal ini akan menjadikan para pendakwah tidak mudah berputus asa dalam kerja dakwahnya kerana yakin dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Sebagai contoh, para pendakwah akan sentiasa berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah dan pertolongan. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa bertawakal kepada Allah agar mendapat rahmat dan pertolongan Allah. Untuk menjawab soalan kebat, sekurang-kurangnya kita mesti ada 4 ayat. Ini dipanggil isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Okey, seterusnya, apakah pengajaran ataupun terangkan pengajaran ayat? Pengajaran ayat mesti dimulakan dengan kita mestilah beriman, dan dia mesti merujuk kepada ayat. Tak boleh keluar daripada konteks ayat tadi. Kita mestilah beriman kepada Rasul kerana mereka ialah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah mencontohi sifat belas kasihan Rasulullah agar hidup harmoni. Kita hendaklah berserah diri kepada Allah agar mendapat pertolongan dan hidayah Allah. Jawapannya ada 2 lapis, iaitu isi dan huraian. Isi dan huraian. Isi dan huraian. Alhamdulillah, semoga ada kebaikannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.